Kita teruskan. Kemudian orang-orang beriman juga dilarang dari bersolat berhampiran kubur, sebagaimana larangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau Umar larang sembahyang di tepi kubur, yang mana hadis ini sahih, ingat dia kata Rasulullah, tamassaku bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, berpeganglah kepada sunatku dan sunat khulafa'ir rasyidin yang dapat petunjuk selepasku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawazij, pegang kuat-kuat dan gigit dengan gigi gerham. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini Umar. Apa kata Umar? An Anas radhiyallahu anhu qala, kalau tidak ada dalam buku yang lama, tak apa, dengar saja. Kuntu usalli qariban min qabr, fara'ani Umar bin Al-Khattab faqala al-qubur al-qubur, farafa'tu basari ila as-sama'i wa ana ahsubuhu yaqul al-qamar al-qamar. Kata Umar, al-qubur al-qubur, di sana dengar al-qamar al-qamar. Apa maksudnya? Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mahu mengerjakan solat berhampiran kubur. Berhampiran kubur, bukan dalam kubur ataupun dalam kawasan kubur, berhampiran saja. Apabila Umar Al-Khattab melihatku, maka beliau berkata, kubur, kubur. Aku melihat ataupun mendongak ke langit, kerana aku menyangka beliau mengatakan bulan-bulan, kubur, kubur, kamar-kamar itu seakan-akan, ya. Jadi kata Umar, kubur, kubur, artinya jangan sembahyang kau, ini kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Hasan dalam juz'un fihi majalisu min amali Abil Husain, ya, bukan Hin, itu Husain, saya tersalah, nanti dibetulkan, dengan sanad yang sahih, dita'liq. Ta'liq artinya dikomen, diperbetulkan atau dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Dan terdapat penyambungan oleh Abdul Razzaq dalam musannafihi, dalam musannafnya, dengan tambahan innama akulul qubur la tusalli fihi. Dalam hadis yang disebut oleh Umar ini ada sambungannya. Apa sambungannya? Berkata Umar kepada Anas, yang aku katakan kubur, bukan bulan. Janganlah engkau bersolat menghampirinya, yakni menghadap ataupun menghampiri kubur. Faham ya ini? Ada orang mengatakan, Ustaz, saya pernah dengar Rasulullah SAW bersolat di atas kubur. Pernah. Ini hadisnya sahih. Tapi yang Rasulullah lakukan, solat di atas kubur, menyembayangi seorang hamba. Apabila dia mati, tidak disembayangkan, ditanam terus. Jadi Rasulullah menyalatkannya di atas kubur. Kenapa boleh sembayang jenazah di atas kubur? Kerana sembayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Itu sebab tuan-tuan, kalau fatwa Imam Syafi'i, kalau ini masjid, azan zuhur, ada mayat, mayat yang mati ini jangan masuk masjid, taruh di luar. Kenapa? Kalau dimasuk masjid, masjid itu jadi kubur, ada orang mati di dalamnya. Ada mengatakan taruh di belakang, Ustaz, juga tidak boleh. Takut-takut nanti kalau orang yang masbuk, dia tak berani nak angkat mayat ini, nanti dia menghadap mayat, menghadap kubur. Di sini tidak boleh menghadap kubur. Jadi taruh di luar. Kenapa takut taruh di luar? Takut mayat tu lari, takut hilang. Taruh di luar, takut kepanasan sampai di payung, dah tak ada apa bagi dia. Taruh dalam kereta, lepas itu, lepas solat baru dibawa ke dalam. Kejadian minggu lalu ini di Majidi. Ini saya nak beritahu orang Majidi, tapi tak ada orang Majidi di sini. Sahabat kita bukan orang Majidi. Ini orang report ke rumah saya, lepas sembahyang datang ke rumah saya. Mayat dibawa masuk sebelum waktu sembahyang, ditaruh di depan. Pada masa itu saya tak solat di situ. Jadi sembahyang, lepas sembahyang zuhur, mereka sambung dengan sembahyang mayat. Apa hukumnya? Haram mereka sujud kepada mayat di depan. Tidak boleh, hukumnya haram. Cuba lihat tuan-tuan, walaupun di situ masjid, ada imam, ada Bilal, manusia pada masa sekarang, alhamdulillah kita ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman, beri kita rahmah, nikmat. Syukurilah ni, wala in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur atas nikmat akan ditambah, yakni menyukuri nikmat Allah. Ilmu ini pelajari terus supaya benda-benda yang syirik seperti ini dapat kita hindari.
Jadi inilah nikmat paling besar. Jadi mereka solat, lepas solat sembahyang mayat, baru mayat itu dibawa keluar. A'udzubillah. Ini pekerjaan keji. Sebab hadis mengatakan sekeji-keji manusia inilah dia. Bukan saya mengatakan ya, ini hadis. Kemudian pembatalan Anas radhiyallahu anhu untuk bersolat di tepi kubur menunjukkan bahawa telah diharamkan bersolat di kubur, di tepi kubur dan berhampiran dengan kubur ataupun perkuburan. Faham ini? Melalui hadis-hadis sahih di atas yang kita bincang, para ulama terutama dari kalangan ulama yang bermazhab Syafi'iyah ini diberi perhatian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab At-Tahdzib dan dalam syarahnya Majmu' Muhazzab. Ya, Majmu' Muhazzab, kitab ini 32 jilid. Alhamdulillah ada dalam simpanan kami. Mereka tidak berselisih, yakni tidak khilaf. Tidak berselisih artinya tidak khilaf tentang haramnya menjadikan kubur sebagai masjid. Bagaimana kubur dijadikan masjid, saya dah bincang tadi. Ini amat jelas akan haramnya perbuatan tersebut kerana terbukti dilaknat oleh Allah dan para pelakunya. Oleh Allah para pelakunya. Jadi ini kita boleh lihat rujukannya, apa yang saya nukil ini dalam kitab Tahdzirus Sajid oleh Al-Albani. Maka dengan menjadikan kubur sebagai masjid atau yang dikebumikan mayat di dalam atau di kawasannya yang telah ditentukan, diperuntukkan dan dikhususkan untuk wakaf masjid, maka dengan demikian jelaslah bahawa perbuatan tersebut haram hukumnya. Tidak ada dalam buku tuan-tuan, tetapi dalam buku yang baru insya-Allah. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran akan patuh kepada perintah Allah yang mengharamkan solat di kuburan, di masjid yang ada kubur, atau di masjid yang disatukan dengan perkuburan. Pastinya orang-orang yang beriman akan sentiasa mentaati larangan nabinya tentang kuburi, kerana baginda telah mengharamkan sesuatu perkara sebagaimana yang telah diharamkan oleh Allah. Jadi yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu juga diharamkan oleh Allah. Apa dalilnya? Ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Sesungguhnya tidak ada apa yang diharamkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada apa yang diharamkan oleh Rasulullah kecuali telah diharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mengirim Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kita, kita sentiasa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ataupun aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah atau yang diibadahi kecuali Allah, dan aku mengakui bahawa Nabi Muhammad itu Rasulnya, pensuruhnya, utusannya. Kalau tuan-tuan mengaku bahawa Rasulullah ini utusannya, mesti taat kepadanya. Kalau tidak taat, apa artinya? Tak ada arti, batal itu. Syahadanya batal. Jadi kalau Rasulullah mengharamkan, mentaati Allah, mentaati Rasulnya sama. Ya, kerana dua-dua wajib ditaati sebagaimana firman Allah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu.